Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Saudaraku sidang jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dengan limpah kurnia rahmat daripada Allah, alhamdulillah, ya, dapat kita bersama sekali lagi dalam kuliah kita di penghujung tahun ni. Mudah-mudahan ya tahun 2021 yang akan datang mudah-mudahan permulaan tahun kita yang baik insya-Allah. Begitu juga penutup tahun kita pada tahun ini dengan penutupan yang baik juga insya-Allah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sambungan yang kita baca pada malam ni pada muka surat 8. Jadi sebelum Ustaz masuk kepada perenggan yang bawah tu, kita back balik sikit. Terdapat dua perkara yang tidak satu pun mampu mengalahkan keburukannya, yakni perkara yang paling buruk. Yang paling buruk yang pertamanya ialah menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah adalah satu perkara yang paling buruk. Maknanya di antara akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Besar dah, dosa tu dosa besar dah, tapi akbar, paling besar. Maknanya Allah Subhanahu wa taala memang tak suka. Sampaikan Allah Taala ancam kita tidak akan mengampunkan golongan yang syirik kepadanya. Naik banyak tu. Menyekutukan Allah ni syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Baik menyekutukan daripada sudut mana sekalipun, tak boleh dalam bab menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena mengajilah bab menyekutukan Allah ni, kita kena faham belaka. Daripada sudut perkara yang membinasakan iman, perkara yang membinasakan Islam, kita kena mengaji. Sebab kita bimbang takut dalam keadaan kita beramal pada buat dah perangai atas muka dunia pada lani ini, duduk pada keadaan kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, memberi mudarat kepada umat Islam. Bila kata memberi mudarat kepada umat Islam, orang Islam merasa tidak aman dengan keadaan dia. Jadi kita ni nak jadi orang yang baik ialah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Kita nak jadi orang yang baik ialah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Hidup kita, tenaga kita, kita boleh khidmat untuk orang lain. Ilmu kita manfaat untuk orang lain, kan? Ataupun apa sahajalah. Sampaikan di antara satu hadis Nabi SAW menceritakan tentang tanggungjawab hak kita terhadap saudara kita yang lain. Dalam sebuah hadis, Ustaz ambil satu perenggan daripada perkataan Nabi SAW, ialah Nabi kata apa? Seandainya saudara kamu meminta dinasihatkan, maknanya dia mari berjumpa dengan kita ni, aku ada masalah ni, nak minta pandangan hang lagu mana, nasihat hang lagu mana, maka Nabi kata apa? Berikanlah nasihat kepada dia.
berikanlah nasihat kepada dia. Ini di antara perkara yang dijelaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya hidup di antara satu sama lain. Kita ni jenis tak boleh hidup seorang. Kok mana pun kita ni kena hidup bergantung kepada orang lain. Walaupun kita rasa kita cukup segala-galanya, tu bukan bererti kita dapat sendiri dengan benda tersebut. Dalam rumah kita ada segala cukup, ada peti air, walaupun peti air tu kita bukan buat sendiri. Peti air tu kita nak beli di kedai juga. Maknanya berhajat kepada kedai yang lain untuk kita nak beli. Kita nak beli TV pun kena pergi kedai, bukan kita boleh buat TV di rumah. Kalaupun hang boleh buat TV di rumah, hang nak guna karan dan sebagainya. Nah, abang kata apa? Hidup kita tak boleh hidup seorang. Orang yang hidup seorang ni jenis tak memberitahu orang. Orang ni orang yang sombong. Dan yang kedua, orang yang tak tahu manfaat Allah Ta'ala jadikan dia sebagai makhluk Allah yang mana boleh bermanfaat untuk makhluk Allah Ta'ala yang lain. Jadi kita terus atau kita mengaji ni, kita boleh faham kata lagu mana, paling tidak pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan kepada kita, walaupun sama dengan sifat kita yang Allah Ta'ala bagi, tapi nak kita kata apa, orang yang paling beruntung hidup dia boleh bagi manfaat untuk orang lain. Dalam apa bab pun janji perkara yang baik, bertolong menolong dalam perkara baik, perkara takwa diminta dalam Islam. Sebab tu antara ayatnya kata pada wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maknanya kita diminta bertolong menolong di atas perkara-perkara yang baik dan juga perkara-perkara takwa. Jadi kita ni bertolong menolong. Sebab tu dalam kitab kita nak tulis apa? Nak rasa aman jiwa kita dengan harta kita. Lah ni kita nak rasa aman lagu mana? Nak letak kasut kita di luar rumah pun tak berani. Mereka tolong pergi bersih habis dengan lama-lama rumah. Motor kalau lepas lambat buang kunci lah. Sekali dengan kunci dengan motor nyoh mereka berderah pergi habis. Banyak dah berlaku. Sebab apa? Timbul ketidaktentraman di dalam hati dengan sifat perbuatan manusia. Orang yang ada perangai jahat lagu ni adalah di antara manusia yang paling buruk, kata Nabi SAW. Kita ni nak jadi orang yang boleh bawa keamanan. Amanan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk agama kita, untuk semua umat seluruhnya. Jadi maknanya orang tak rasa usaha hati. Bukan kata letak kasut, tidur malam buka pelan ni pintu terbongkang terbuka lagu tu, tidur pilah tak ada siapa nak kacau. Tapi lah jangan dia kopok habis hak mana ada. Elok dah tu jadi tak elok habis. Dia bukan heran sangat dekat CCTV ni, bukan tak ada heran lah ni pula jenis pakai tutup belakang dah. CCTV tu jenis teropong, pecah mata CCTV tu. Syari dia takut tak kenal. Bila tak kenal dia duduk teka orang kata. Teka orang kata tu jadi bercelaru habis. Sebab apa? Sebab kita tak ada satu benda yang kita kata apa? Nak fokus pada benda tersebut. Manusia dia tak bimbang. Kalau Allah Ta'ala pun dia tak bimbang, dekat CCTV tu dia nak heran apa? Banyak kes kita duk tengok perkara yang mendatangkan ketidaktentraman di dalam kehidupan kita. Sebab tu bila kita sentuh dalam bab ni, nak minta hidup kita ni sentiasa berada dalam tolong menolong dan nak bagi tahu kepada umat manusia bahawa antara kewajipan kita juga ialah antara kewajipan kita sebagai hamba Allah, kita kena ingat satu di antaranya kita ni, jiwa kita, diri kita kena menjadi seseorang yang mendatangkan keamanan dalam masyarakat. Jangan mendatangkan kebimbangan dalam masyarakat. Ini penting. Macam Ustaz bagi contoh hari tu ni. Dia kata pula dah, dia kata awang ni balik pula dah. Dengan pokok pelam, dia tak kira pelam salah ke, harum manis ke, boleh kat dia cerah semua. Nyok tua, nyok muda habis dia sapu, tak ada kira apa langsung. Tayar dalam, tayar luar semua tak ada. Bimbang tak kita? Tabat lahum, kita bimbang. Sebab tu kita diminta menuntut ilmu, kita diminta mendalami berkaitan dengan pesanan-pesanan baginda Nabi SAW supaya hidup kita ni aman. Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh kita tadbirkan alam ini dengan penuh keamanan, dengan penuh kemaslahatan. Sebab tu Islam ini Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Kerana Islam itu adalah pada kalau Ustaz tanya, hak kita duk kata aku ni agama Islam. Agama ni apa dia? Hak kita duk kata agama tu. Agama ni apa dia? Islam ni apa dia? Dan oleh kerana tak ada yang jawab, Ustaz sendiri jawab. Agama ni senang cerita lah, bagi cara faham lah. Yang dikatakan agama, ad-din itu, agama itu adalah tata cara hidup.
Tata cara hidup, baik cara hidup, baik pegangan hidup, baik apa sekalipun berkaitan dengan kelakuan kita dalam kehidupan. Sebab tu orang kata apa? Ada tata cara agama masing-masing. Kan? Tata cara agama ni tata cara dia lagu ni. Agama ni tata cara dia lagu ni. Agama ni pemakaian dia lagu ni. Agama ni pemakanan lagu ni. Sebab tu kata tata cara hidup dikatakan agama. Lepas tu mari pula belakang tu nama dia Islam. Islam ini kesejahteraan. Kita gabung dengan cara ringkas lah. Kita gabung agama Islam adalah bererti tata cara hidup yang membawa kesejahteraan. Itu dikatakan agama Islam. Tata cara hidup kita bermasyarakat yang membawa kepada kesejahteraan bermasyarakat. Tata cara hidup kita dalam agama, dalam Islam jurus kepada ibadah. Maknanya tata cara hidup kita yang berpandukan kepada jalan agama pada bentuk ibadah supaya ibadah kita selamat. Berapa ramai yang duduk buat tata cara agama tetapi tata cara agama dalam ibadah yang tak selamat. Puasa juga tapi puasa dengan cara yang tak selamat. Semayang juga, semayang tapi dengan tata cara yang tak selamat. Beribadah juga, buat kebajikan juga tapi dalam tata cara yang tak selamat. Islam ini kita nak bagi faham kata lagu mana? Maknanya tata cara hidup kita, pegangan hidup kita, kelakuan dalam hidup kita yang tertumpukan kepada kesejahteraan yang Allah Ta'ala kehendaki. Maknanya pemakaian kita, pemakaian yang dianjurkan dalam tata cara agama yang membuat kesejahteraan dalam sudut pemakaian sebagai contoh. Berapa ramai yang tak guna segi pemakaian Islam? Sebab tu pemakaian yang tidak juruskan kepada keselamatan, hak dengan kerana mendedahkan aurat, hukum dia adalah haram. Kan kita nak ambil balik. Maknanya bila kita faham apa itu agama, apa itu Islam, dan kita nak combine balik dengan ibadah, dengan adat, dengan apa sekalipun. Contoh kita pun ada perayaan, tapi perayaan kita berjuruskan kepada tata cara Islam, bersandarkan kepada agama, bersandarkan kepada Islam. Tata cara perayaan yang kita bawa berdasarkan kepada Islam, itulah yang difokuskan apa bab sekalipun. Begitu juga dalam bab yang kita mengaji, tata cara hidup kita yang juruskan kepada keselamatan, kesejahteraan yang bersumberkan kepada hidup kita cara bermasyarakat. Cara bermasyarakat. Bukan kata dalam masyarakat, dalam kita kata kelompok yang besar. Contoh pun kalau dalam keluarga dia ada seorang jenis perangai yang tak elok, pak nak letak duit merata pun tak berani. Buka-buka tengok, kemarin ada 8 keping, tinggal 3 kepingnya. Sebab apa? Ada seorang tukang bilang duit, dia tukang simpan duit. Tak tahu dah pergi simpan tang mana, kita tak tahu lah. Maknanya dalam keluarga pun kalau ada hak perangai lagu ni, bimbang ataupun tidak? Bimbang. Memang bimbang. Apatah lagi dalam hidup kita masyarakat yang luas, yang ramai-ramai yang ada pada hari ini, yang mana sebahagian daripadanya sebagai contoh dengan adanya perangai yang tak elok. Macam di akhir zaman pada hari ini, bukan kita sengaja nak sembunyi, tapi kita nak cerita berlakunya orang kata apa, jenayah yang berleluasa. Berlakunya jenayah yang berleluasa. Jenayah ini maksudnya mendatangkan kebimbangan. Macam kita tengok tengah masuk elok-elok dalam kedai nak beli ubat, masuk mai samun, ambil rantai lah, ambil apa lah. Maknanya kita tak ada rantai ni bukan tak mau pakai, tapi takut orang samun. Itu yang kita tak beli. Biar rumah tu siapa pun jangan beli. Senang. Hak duit duk ada banyak, main bubuh lantai bawah masjid. Senang. Biar piah. Dah, nak cerita apa? Biar mudah, tak kena fikir apa dah. Tapi kalau kita duduk gagah lagi, duduk dalam keadaan masyarakat yang bercelaru, nak pula di akhir zaman, waktu sekarang ni kita nak bubuh dalam keadaan ni tekanan hidup yang terlalu teruk. Oh, dia fikir perkara ni nak buat macam-macam. Fikir nak buat ni bukan ustaz nak cerita cara sebab ada live malam ni takut orang tengok lagi, dia guna idea ni mampu. Ni contoh ustaz bagi, ni contoh. Petang tu depa main dah. Petang tu depa main. Dia pemain kebonyok ni, kebonyok siapa tau? Dia main buah mula. Kita pun tak tahu siapa. Dia kata ni Haji Harun. Oh tak apa. Duk petang esok dia main. Dia tanya hangpa nak pergi mana? Haji Harun suruh main nyok. Betul sungguh. Dia pun tanya dah makan depan Riki dah. Tanah ni tanah siapa? Ni geng pencuri penyamu ni. Cerdik pun ni. Allah hebatlah. Nak benda ni kita pernah lalui. Sahabat pengalaman yang kita pernah lalui. Maknanya mereka ni bukan tak mengaji. Penyamun perempuan ni pun mereka mengaji lebih pada kita lagi. Dia kena habis kampung. Tapi nak kita apa? Mendatangkan kebimbangan. Hak tu hak benda sikit tu. Hak kena benda lebih besar daripada tu.
Apa akan terjadi pada masyarakat kita? Hidup dalam bayangan yang tidak baik. Nak pula perilaku tersebut dilakukan oleh orang Islam. Ini menjatuhkan standard kita sebagai orang Islam. Kita kena jaga. Ingat, barang siapa yang melakukan kemudaratan terhadap jiwa dan harta umat Islam, ingat dia akan dipersoalkan cukup berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Ustaz nak pesan kepada kita ni, kalau jenis hak orang jangan kita makan, jangan kita ambil. Duit orang jangan kita ambil. Harta orang jangan kita ambil. Bukan nak cerita kata apa sebagai contoh. Kadang-kadang bukan hak orang pun, hak kita, tapi jadi harta pusaka. Jadi harta pusaka. Harta pusaka ni bukan orang ambil berat sangatlah. Di antara ilmu, kata Nabi SAW, tak pernah jumpa dalam sebuah kitab, antara bab ilmu yang awal sekali dicabut daripada dada-dada umat Islam di akhir zaman ialah ilmu berkaitan dengan mirath, ilmu berkaitan dengan faraid, ilmu berkaitan dengan bab warisan, bab harta pusaka. Tidak, Allah Ta'ala tak sebut dalam Al-Quran. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna la ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. Nampak? Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Ni kata Allah. Ada beberapa keturunan dah mati pak sampai cucu tak pernah dok bagi harta pusaka. Kalau takdirnya makan kena adik-beradik hal lain, mampu dia nak tanggungjawab. Tu hak dalam keluarga. Dalam keluarga pun diambil kira oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata benda ni tak penting, manakan mungkin Allah Taala akan sebut dalam Al-Quranul Karim. Cerita pula 1/6, 2/3, 1/8 cerita dalam Al-Quran supaya kita ikut dengan tata cara Islam. Tapi tak mau ikut, pakat duk tak mau nak bagi. Ni saya bagi contoh. Pakat tak mau sebab apa? Sebab takut lagi kalau bagi tak kena tempat aku duk buat dah. Banyaklah perancangan ni Ustaz duk tengok dah. Jadi kalau tak kena, apa akan jadi? Hang makan dengan benda yang tidak baik. Makan dengan benda yang tak baik. Ini sana bagi Allahu Rabbi ya Karim, beringatlah apa yang Allah Ta'ala nak akan buat kepada dia di hari akhirat kelak. Itu saya kata apa? Kalau jenis benda melibatkan harta orang, melibatkan jiwa orang, yang ni kita kena ingat, mesti kita dipertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Bab miras tu sebagai intro, kita nak kena faham. Maknanya bila mati seorang, ada bab pembahagian harta, disegerakan buat pembahagian harta. Jangan duk gagah duk bagi sendiri lagu tu, sebab kita takut tak kena seperti mana yang dikehendaki dengan hukum faraid. Tu cara nah. Baik. Di antara dua perkara itu tergolong paling buruk kerana seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala akan dikembalikan kepada dua perkara yang menjadi lawannya. Macam kita dah buatlah benda hak buat tak elok ni, kok mana pun kita ringkas. Apa yang kita buat dengan perkara yang baik akan dibalas dengan yang baik. Kalau kita buat dengan perkara yang tak baik, akan dibalas dengan tak baik. Cumanya sifat pembalasan tu sama ada di dunia ataupun di akhirat. Jangan kata bila tak kata di dunia Allah Ta'ala terlepas dah dia di akhirat. Tak. Kok mana sekalipun tak ditentukan di dunia, Allah Ta'ala tentukan di akhirat. Kita kena ambil lagu ni. Kalau seandainya kejahatan yang kamu lakukan di atas muka dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala tak tunjuk apa pun sifat bagi dia, kita kena ingat ini keluasan rahmat Allah, memberikan peluang kepada dia untuk dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dengan kejahatan yang dia buat, Allah Subhanahu wa Ta'ala bayar balik dengan kejahatan benda yang dia buat. Itu pun dia kena ingat bahawa sedarlah dirimu wahai manusia, kerana dengan izin Allah, Allah Ta'ala masih lagi beri peluang kepada dia untuk bertaubat. Jalan dia tetap taubat. Taubat ini rahmat Allah cukup besar. Jadi bila kita tengok dua perkara yang baik, dua perkara yang tidak baik, hak paling buruk ni kerana apa? Seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kembalikan kepada dua perkara yang menjadi lawannya, yakni pengagungan terhadap Allah dan kasih sayang terhadap sesama makhluknya. Kita kena berkasih sayang. Silaturrahim. Silaturrahim ni bukan satu benda senang Ustaz Ahmad. Silah ni hubungan. Dulu Ustaz pernah surai dah bab silah. Silah ni hubungan. Rahim ini Ustaz ingat satu tok guru lah, Ustaz nak nakal balik apa yang dia kata. Silaturrahmi, kita panggil silaturrahim, silaturrahmi. Ar-rahmi ni setengah kata apa, penghuraian Ustaz nak ambil. Dia kata kalimah ar-rahmi ini
ialah kita ni semua keluar mai daripada rahim ibu. Kita ni semua keluar mai daripada rahim ibu. Tunjang rahim ibu ni kok mana pun sampai daripada Allah Subhanahu wa taala. Hak duk jadi benda dalam perut kita ni, dalam perut ibu-ibu kita ni, dengan izin Allah, hubungan tersebut kita kena jaga. Benda ni kita tak boleh putus. Sebab tu barang siapa yang memutuskan hubungan silaturrahim, ini di antara perkara yang mana diancam oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita ambil berat bahasanya golongan ini cukup sukar untuk menjadi penghuni syurga Allah. Lu Ustaz pernah cerita apa? Sekalipun doa dia jatuh pada malam Lailatul Qadar, doa dia terkejut malam tu nak berdoa pada Allah, takdir malam tu malam Lailatul Qadar, bulan Ramadan. Lailatul Qadar ini Allah Ta'ala terima semua doa. Tapi bila cik mehang ni di antara orang yang memutuskan hubungan silaturrahim, doa dia tadi ni tidak dimakbulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naya saja ya. Itu di antaranya. Sebab tu bila Allah, begitu juga kita dengan Allah. Kita dengan Allah pun Allah Ta'ala suruh kita buat baik. Antaranya apa dia? Kita nak bagi faham dalam bab ni, Allah Ta'ala kata apa? Wa aqimus salah wa atuz zakah. Contoh ayat, wa aqimus salah wa atuz zakah. Hak bab semayang, hubungan kita dengan Allah. Hak bab tadi ni, maknanya kita yang pertama sekali kita mesti beriman kepada Allah, dan yang kedua menjadi golongan yang bermanfaat kepada manusia. Kalau kita nak timbang pada ayat inilah, untuk kita nak faham, wa aqimus salah, hubungan kita dengan Allah, wa atuz zakah, hubungan kita dengan manusia. Dengan doa mudah main. Maknanya haqimus salah kita dengan Allah, wa atuz zakah hubungan kita dengan manusia. Macam kita mengaji bab makan, Allah Ta'ala kata apa? Halalan tayyibah. Halalan tayyibah. Bila Allah Ta'ala sebut dua benda ni berkait dengan dunia dan berkait dengan akhirat. Ayat ni bila kata halalan, bab halal haram ini hak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang benda ni dihukum Allah di akhirat esok. Hang makan benda haram, hang makan benda halal, Allah Ta'ala akan bicarakan. Allah Ta'ala cerita dah, hak ni jenis halal, hak ni jenis haram. Halalan, sebab apa dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala buat mari kalimah halalan, kemudian buat mari pula kalimah tayyibah. Sebab tayyibah ni hak untuk dunia. Dunia yang macam mana? Kalau kata pun benda tu halal, tetapi benda tu tidak baik untuk hang makan, janganlah makan. Sebab aturan Allah Ta'ala buat tu kena dah. Tu kita kena mengaji, kita kena faham. Nah, maknanya bila Allah Ta'ala halal, benda ni berkait kita dengan Allah, Allah Ta'ala akan hukum. Halal, kemudian Allah Ta'ala pesan pula tayyiban. Tayyiban ni baik. Kalau makan tu jadi baik, dipersilakan. Baik untuk mana? Baik untuk kesihatan kita, baik untuk kehidupan kita, baik untuk cara makan kita. Itu dikatakan tayyibah. Kalaupun halal tapi tidak baik, jangan makan. Sekalipun kita rasa benda tu baik tapi tidak halal, jangan makan. Dia kata tenggili ni isi banyak dah tu. Contoh dia tangkap tekok atas mana, tak tahu kira alam datang apa, dia tangkap api, tengok balik main tu dia gemuk punya isi. Benda ni tengok pada isi, tengok pada keadaan tu benda tu memang elok, tapi pada hukum kata haram, tak boleh. Ni hak mudah main. Benda ni hak haram, ketentuan Allah. Hak halal, hak tayyiban, hak atas kita. Aku nak makan, takut sekali lagi jadi kemudaratan. Maknanya bila kata rasa benda tu tidak ada baik, kita tak boleh. Sebab tu Allah Ta'ala kata apa? Halalan tayyibah. Maksudnya lagu mana? Dua benda ni kena ada serentak dalam perbuatan kita. Begitu juga waqimus salah wa atuz zakah. Maknanya kalau hanya sekadar sembahyang kita dengan Allah, zakat kita tak buat keluar. Zakat tak buat keluar. Maknanya ayat ini dah tak boleh, ayat ni dah tak komplit. Bukan ayat tu tak komplit, kita tu amal ayat tu tidak komplit. Dah tak aku sembahyang, tapi hartahan tak buat keluar zakat. Dah tak sembahyang jadi dah Allah Ta'ala suruh waqimus salah wa di atas pada wa atuz zakah. Maknanya kalau hang sembahyang, ayat ini hang kena keluarkan zakat. Maknanya hubungan hang dengan Allah, hubungan hang dengan manusia. Sebab tu kekuatan ekonomi kita pada dulu lagi dah, zaman Rasulullah dah tunjuk dah. Maknanya zakat ini di antara satu kekuatan yang cukup hebat dan menjadi kewajipan untuk kita buat keluar. Dia kata saya bayar dah cukai. Dah cukai asin, zakat asin. Sebab tu orang yang buat keluar zakat, dia boleh potong cukai dia.
Tapi kalau orang bayar cukai saja, dia tak boleh potong zakat dia. Ni cara dia. Aku nak resit untuk bayar zakat, contoh nah ni di bulan 1 sampai bulan 12 kita pergi ke pejabat ke bahagian cukai, kita ni dah bayar zakat, dia akan tolak sebahagian daripada yang kita bayar, tak jadi masalah. Ini kekuatan dia. Sebab tu ada seorang hamba Allah, dia meniaga sikit punya lama dah. Dia meniaga lama dah. Orang ni kaya, duit berlambak. Dia hanya bayar cukai. Satu ketika dia pokai, jatuh. Bila jatuh, dia tanya soalan, adakah saya ni nak kena bayar zakat, nak kena qada bayar zakat saya? Sebab saya tak pernah bayar zakat selama mana saya duduk bisnes saya dulu. Saya tak pernah bayar zakat. Bila jatuh baru teringat ke Tuhan nak bayar zakat. Masa duit banyak tak teringat ke Tuhan nak bayar zakat. Ni pun satu perangai manusia. Masa datang katil hospital, masa tu datang kalau pergi semayang jemaah mengarik tu. Ni kata perangai ni lah. Tapi bukan orang Taman Langkawi ya. Hak kaki kena tambak dua kan. Hak jenis kot pinggang ni pakai tali pinggang, hak orang pakai tali pinggang pakai kot belah sini macam-macam ah. Dah gantung kot tu gantung kot ni ish. Mau kalau sihat ni boleh pergi masjid dengan kuliah Ustaz Syukri ni terkemas dah ni. Masa tu duduk mana? No. Nak keluar mau hospital tak bagi lah. Balik-balik main dia tak tunggu selalu bagi sihat sikit aku pi. Sampai sakit pula, masuk pula baru teringat nak mari pula. Tak mari lah kalau jenis bukan ahli dia. Ustaz Ahmad bagi ilmu ni, mengaji ni kalau bukan ahli dia, taubat tak boleh duduk Bukan Ustaz nak cerita dah ni, memang lagu tu dah. Sebab benda ni dia ada hujah syaitan. Macam kita tengok orang duk tahan terkukuk. Kalau bukan ahli dia, taubat tak larat tunggu Dia pergi pacak toman, dia bubuh racik kiri kanan. Waktu saya kira 24 mata kan 60 mata dia bubuh pi no, dia pergi duduk sejeng duduk. Dia boleh duduk tunggu, dia tengok. Dia tengok 3 jam, tak apa. Patrai kuliah kita buat 3 jam. Tinggal ustaz tu tak senang-senang pacak toman dengan ustaz-ustaz sekali lah. Dah kalau bukan ahli dia, kita pergi duduk 15 minit ya. Saat dia kebas pinggang. Sebab apa? Aku rasa aku tak ada apa yang aku dapat. Tapi dia tu dah boleh dapat macam-macam. Burung hak bunyi di sini, hak menguku sekilo dia tak pokok riang mana dia tahu dia nak main dah dia tahu. Dia tahu siapa dah. Depa tak cemui. Sebab apa? Ahli dia. Minta maaf tak cakap lah. Bukan kita nak kata apa, nak cerita tak kalau bukan ahli. Macam tu juga kalau orang tak pernah duduk dalam majlis ilmu, orang yang tak ada ahli dia untuk ilmu, orang yang tak ada ahli dia untuk Al-Quran, tak ada ahli dia untuk segala-gala kebajikan ni, taubat depa tak boleh buat. Tak boleh buat Ustaz Nabak lagi. Tapi kalau ahli dia tak jadi masalah. Sebab tu dalam bab ni pun masa duduk senang linang Allah Ta'ala bagi tak ingat pada Allah. Tapi masa jatuh ke debang, kedegung-kedegang habis terguling balik dah. Masa tu dah tahu dah kena bayar zakat dah. Kalau nak bayar pun tak ada apa dah. Nak bayar pun tak ada apa dah. Tapi adakah perlu bayar? Wajib kena bayar. Hukum dia wajib kena bayar. Jangan nanti duk qada sembahyang ya. Zakat ni pun wajib dia kena bayar. Bila jatuh haul dia nak kena bayar. Wajib dia kena bayar. Ustaz pun pergi tanya pejabat agama. Pejabat agama hantar waktu mai sini, kami akan selesai buatlah lagu mana pun. Tapi tak tahu pi tak pi. Nah kita kata lagu mana? Zakat ini benda yang wajib, jangan dia buat mudah main. Baik zakat harta, baik zakat emas, zakat perak ke, zakat padi bendang ke apa pun, maknanya benda berkait dengan zakat, tolonglah bayar. Harta walaupun hak kita cari, walaupun hak duduk dalam atas nama kita, tapi kita kena ingat hak duduk dalam kita sampai satu bab bahagian Allah Ta'ala kata tu bukan hak kita dah, tu hak orang lain. Sebab Nabi kata apa? Harta hang bukan hak milik hang, harta hang tu milik aku, kata Allah. Kita jangan kata harta tu hak milik kita. Kita fikir lagu ni lah. Hak Allah Ta'ala bagi dekat kita pun Allah Ta'ala boleh ambil. Hak duduk dengan kita dah. Paling hebat itu adalah roh kita. Pun Allah Ta'ala boleh ambil balik. Apatah lagi benda lain. Kita tak malu nak mengaku ni hak aku, ni hak aku, ni hak aku dah. Sebenarnya Allah Ta'ala bagi pilih hang sebagai wakil daripada Allah. Maksudnya lagu mana? Hang kaya raya. Hang ada duit ringgit, hang ada harta benda. Bukan suruh hang ke darah seorang ya. Tapi hang kena ingat tanggungjawab hang untuk makhluk Allah Ta'ala yang lain. Ingat Allah Ta'ala boleh bagi hang kaya, Allah Ta'ala boleh bagi orang lain miskin. Allah Ta'ala boleh kalih hang pula jadi miskin, orang lain pula jadi kaya. Kita kena ingat lagu tu. Kalau ingat lagu tu, insya-Allah orang ni dia tak akan kedekut.
Orang ni tidak akan jadi orang yang lari daripada kewajipan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma Ustaz nak cerita pada dalam ayat ini, wa aqimus salah wa atuz zakah, kena dengan hadis yang kita mengaji. Maknanya yang pertama hubungan kita dengan Allah, yang kedua hubungan kita dengan makhluk Allah, yakni ketika mana kita mengeluarkan kewajipan kita. Ancaman hebat tau orang yang tidak mengeluarkan zakat. Allah Subhanahu wa taala akan himpunkan bahagian hartanya yang dia tidak buat keluar zakat dari ini. Benda tersebut akan jadi balasan bagi dia di dalam neraka. Ambillah harta bahagian kata ni, bahagian aku lu dalam tahap muka dunia yang tak buat keluar untuk dijadikan sebagai sebahagian harta zakat untuk fakir. Harta tadi ada dah kata harta milik hang ambil bukan sekadar di dunia, sampai ke akhirat Allah Taala bagi. Allah Taala tunggu bagi kat hang. Ambillah harta ni daripada api neraka. Kalaupun benda tersebut Allah Taala boleh buat satu bentuk benda, bentuk baju ke, bentuk rantai ke, bentuk apa sekalipun, maknanya benda ni akan jadi milikmu. Kalau kata Allah Taala buat rantai yang cantik tapi daripada api neraka dikalungkan kepada lehernya, hang pakailah sebagai tanda hang seronok dulu atas muka dunia, hang tinggal kewajipan untuk mengeluarkan zakat. Ataupun hang himpun harta hang, tak tahulah Allah Taala nak buat jadi apa, jadi nasi ke, jadi beras ke, jadi apa pun, wallahu alam, Allah Taala lebih mengetahui. Maknanya sekalipun apa makhluk yang jadi, tapi kita kena ingat kejadian tersebut daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala, bukan ada kenikmatan, semua azab daripada Allah. Baik, kita tengok. Begitu juga dengan perintah bersyukur kepadanya, kepada Allah, disertai perintah berterima kasih kepada kedua ibu bapa kita. Washkurli wali walidai. Nampak tak? Bersyukurlah kamu kepadaku. Kalimah syukur. Tapi hari ini Ustaz nak bahas dalam hak malam ahad Ustaz duk mengaji. Kalimah syukur. Bab syukur dia ada beza. Bab kalimah pujian bagi Allah dengan kalimah alhamdu, al-madhu, asyukru, maknanya dia ada pembahagian dia. Al-madhu macam kita baca alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ada juga ayat Allah Taala sebut tu washkurli, kalimah syakar, kalimah syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bab ni ustaz akan bahas malam Ahad minggu kedua bulan depan. Nak masuk dah dalam bab kalimah memuji Allah Subhanahu wa taala, zat yang layak dipuji, zat yang layak kita puji dengan kalimah alhamdu. Kalimah alhamdu ni dekat siapa yang boleh kita nak baca. Tu dah. Nah, perbahasan dia. Tapi dalam bab ni kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman, Allah Subhanahu wa taala minta kita bersyukur kepada Allah disertai perintah berterima kasih kepada kedua ibu bapa yang bercantum di dalam firman-Nya, duduk dalam dua sekali. Kalaupun hang baik dengan Allah tapi hang tidak baik dengan ibu bapa, tak jadi cerita kita. Sembahyanglah kita sehebat mana pun, buatlah ibadah malam siang setara mana pun, tetapi kalau seandainya kita ini di antara golongan ataupun si pelaku tadi ni di antara golongan yang mengabaikan kedua ibu bapanya, ibadahnya tetap sia-sia. Macam berlaku pada Juraij, kan? Pernah cerita ni, cerita ma'ruf dalam kitab pun ada. Cerita Juraij yang mana dia ni ahli abid, beribadah. Sebab apa dia lari? Sebab dalam kampung dia penuh dengan kemaksiatan. Tak tahu nak pergi kok ni maksiat, nak pergi kok ni maksiat, tak tahu nak pergi tang mana, lari duduk dalam gua, lari duduk dalam bukit, buat dangur buruk duduk tang tu. Ringkas cerita, mak dia pergi ziarah pun dia tak layan mak dia kerja duduk semayang. Dah semayang tu ada waktu dia, waktu kalanya dia jadi wajib dia dengan ibu dia. Kita pun kena beringat juga, hak wajib tu kita buat dalam pada masa yang lain. Selepas mana wajibnya kita solat, habis dah zuhur kita semayang, habis dah asyak nak kita semayang. Maknanya ada kewajipan lain yang menjadi kewajipan untuk kita laksanakan. Jangan fikir benda hak ibu bapa ni benda tak wajib. Wajib kita kena jaga. Sebab tu kita diminta menghormati, menjaga, berkasih sayang, sebab kita tak mampu membalas jasa ibu. Jangan sesekali kita kata ni nak balas jasa mak, tobat tak boleh balas. Hak ustaz ada mengaji dah, tak boleh balas jasa mak kita. Kita nak balas lagu mana sahabat bagi? Kita nak balas dekat mak kita, nak banding dengan umur kita baru keluar. Tahu sehari tu mak kita tak beli, susu tak bagi, baju tak bagi pakai, duk biar terbongkang tu, nampak gaya pakai kembalilah ianya. Kita nak balas sebab kita ni Allah Taala beri kederat dah. Ni kederat kita ni dengan duit ringgit kita, dengan tenaga kerja kita, hanya pergi jumpa mak pak kita, bagi 2-3 ringgit kat dia, bagi benda makan sikit dekat dia, kita nak rasa kita balas budi. Tu satu sembang. Tak boleh balas jasa.
terkeluar roh sekalipun kita tak boleh nak balas jasa ibu bapa kita. Sebab tu Allah Ta'ala kata apa? Berbuat baik ya. Kita boleh buat baik ya. Nak balas jasa tak sampai tempat dia. Bukan kata setakat ibu bapa, siapa pun kalau kita nak balas jasa ni dia tak boleh. Biar jasa jadi kenangan. Hak tu ya boleh. Hal lain tak boleh buat. Tak sembang lah. Contoh kita dalam kesempitan. Susah teruk dah. Orang main tolong. Tak apa, lepas ni aku senang aku tolong hang balik. Nak kata apa? Nak kita tak dulu hang berjasa. Dah jasa hang masa dulu ni kalau tak tolong macam-macam benda boleh jadi. Dan ni hang senang, aman dan damai. Kemudian kita rasa nak balas balik jasa dalam keadaan hang senang linang lah ni. Bukan cerita dia. Nak terima hang bagi dengan senyuman, hang terima dulu dengan keadaan yang cukup teruk dan tersiksa. Begitu juga dengan ibu bapa. Sebab tu barang siapa derhaka kepada ibu bapa, cash money Allah Ta'ala bayar atas muka dunia. Barang siapa yang kekurangan rezekinya, nak tambah rezekinya dengan dia berbuat baik kepada ibu bapa dia. Tak percaya, try. Satu Ustaz Ahmad, barang siapa, barang siapa yang habiskan, belanjakan, contoh Ustaz bagi, jaga ibu dia daripada sudut kesihatan, atau contoh ibu dia sakit, dia jaga ibu dia daripada sudut kesihatan, ingat Allah Ta'ala akan jaga kesihatan dia. Allah Ta'ala akan jaga kesihatan dia. Dia jaga pada sudut keuangan ibu dia, perbelanjaan ibu dia, makan minum ibu dia. Ingat Allah Ta'ala akan jaga perbelanjaan dia, Allah Ta'ala akan jaga makan minum dia. Dia jaga ibu dia daripada sudut keselamatan, daripada sudut manapun mananya ibu dia ni hidup dalam keadaan aman dan damai. Allah Ta'ala akan berikan keamanan kepada dia. Ni nak cerita dalam bab masalah kita dengan ibu bapa. Kan, batu saya kata, kalau kita rasa kekurangan, kita rasa tak apa, buat baik dulu dengan ibu bapa. Apa yang kita laburkan untuk ibu bapa, Allah Ta'ala akan balas balik. Tapi satu Ustaz kena ingat, sekali kamu mengguris perasaan hati ibumu, bukan daripada RM2 Allah Ta'ala tarik, bukan pada sudut kesihatan Allah Ta'ala tarik, bukan sudut keberkatan Allah Ta'ala tarik, semua sekali Allah Ta'ala rampas buat. Jangan mudah main. Terguris perasaan ibumu dengan perbuatan kita yang kita buat, baik percakapan, baik perkataan, baik apa sekalipun, kita kena ingat, walaupun ibu tu pengasih dan penyayang, kasih untuk kita, sayang untuk kita sebagai anak, memang dia tak mau tengok anak dia masuk neraka, tapi ingat kalau perbuatan tadi terguris perasaan dia, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tarik habis apa yang ada pada kita. Walaupun kita nampak benda tu ada pada kita, tapi ingat Allah Ta'ala tidak meredai apa yang ada pada sisimu. Tapi kalaupun hidup dalam keadaan yang cukup, kita tahu hanya sekadar untuk cukup hidup kita, tapi dia ni di antara orang yang kasih dan sayang kepada ibu bapanya, ingat segala apa yang mengelilingi dia diberkati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu cara dia. Betul saya kata apa? Dengan ibu bapa kita tak boleh buat main. Hilang ibu kita, hilang ayah kita, hilanglah pertalian doa yang baik kita dengan Allah. Pertalian baik kita dengan Allah ni hilang. Sebab tu Ustaz, kita nak jadi baik ni, kita kena baik dengan mak bapak kita. Kita kena baik dengan ahli keluarga kita. Orang ni orang yang baik. Tapi kalau dengan ibu bapa dia tak boleh baik, tu sahabat berkawan setara mana hebat, orang ni dia tidak akan jadi orang yang baik. Tengok macam mana dia dengan ibu bapa dia. Kita nak bukan kita nak menilai orang. Kita tak mau cerita hang ni neraka hang syurga, tak, bukan kita tu, tapi ada tanda dia. Nak tengok orang ni baik, setara mana dia baik dengan ibu ayah dia. Nak tengok kalam dia baik, kalam dia dengan ibu ayah dia tu setara mana. Tu cara dia. Nak bagi tapi tu dia lah. Bila buat live ni dia kena berjaga sikit bercakap. Ada ustaz dulu ni, ustaz nak tunjuk intro, kalau seandainya gelas ni pecah, maka beli lain. Sebab nak tunjuk contoh dia kena tunjuk. Ustaz hadir satu tempat kenuri. Ayah dia duduk belah ni, kawan ustaz duduk belah ni. Lepas doa apa semua habis, bawa benda makan. Ayah dia letaklah kat kami ni sama nak makan. Dia pergi letak di hujung. Ayah dia ni letak ni, ustaz duduk tang ni mana ni. Amu nak makan sangat dia tahu makan. Tu cara lagu tu yang dia buat, nampak? Ustaz tak makan. Ustaz tak makan. Lah duk hidup pergi makhluk ni. Dia lempak lagu tu dah nak makan. Kalau kata adik kita, Allah, bunga rimau berantai, apa segala, pulut lepak liat terhabis habis. Biar selerak dan tu semua kita biar habis. Tak, maknanya adabnya tak ada. Tu dalam majlis kenuri, kalau duduk dalam rumah saja agak lagu mana?
agak-agak lagu mana, duk fikir lagu mana ni. Setara tu kita boleh ya Allah, kecil besar dah jadi. Dah suruh kita hebat terang mana lah. Allah Ta'ala ni bukan nak tengok kita hebat terang mana pun. Allah Ta'ala ni tak heran langsung hang siapa pun. Allah Ta'ala tak heran siapa pun kita ingat itu ya. Hang nak hebat serang pun, yang mungkin makhluk boleh hang, tapi Allah Ta'ala tak heran Sebab Allah Ta'ala boleh buat lebih daripada tu. Tapi kalau seandainya hang orang yang mulia, hang orang yang baik, ikut seperti mana Allah Ta'ala suruh, Allahu Akbar, kita ni dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hidup kita nak apa kalau tidak ada rahmat Allah? Ini benda penting. Masuk isyak lagi, biar masuk isyak besok nak berhabis sikit lagi boleh. Dari riwayat daripada Uwais Al-Qarni, dalam satu perjalanan berjumpa dengan seorang rahib. Beliau bertanya, wahai rahib, apakah darjat pertama yang perlu ditempuhi oleh seorang murid? Rahib tadi menjawab, mencegah kezaliman dan bersikap rendah hati, sebab pahala sesuatu amal tidak akan naik jika masih ada kezaliman dalam dirinya. Sebab tu kita tak boleh buat zalim. Nanti Ustaz hurai bab zalim. Zalim ni baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, baik untuk agama. Jangan jadi orang yang zalim. Zalim ni kita letak satu perkara tak kena pada tempat dia. Nak pula kita ni dikira zalim sebab kita guna tu macam hak kita, tapi kita kena ingat itu hak Allah. Ibu bapa memang mak kita beranak dekat kita, tapi kita kena ingat ibu bapa tu milik Allah. Sebab tu Allah Ta'ala suruh kita buat baik dengan ibu bapa. Sebab bukan kerana sekalipun kalau tidak ada syurga dan neraka, kalau pun tak ada syurga, contoh Ustaz bagi takdir kata tak ada syurga, tak ada neraka, ke ibu bapa wajib kita kena buat baik. Logik akal berfikir pun wajib kita kena buat baik. Nak pula Allah Ta'ala perintah tambah pula hang kena buat baik dengan ibu bapa hang. Sebab ni ibu bapa hang kena buat baik. Kalau hang tak buat baik, hang zalim. Sebab apa? Ibu bapa ni nama yang bin mak bin pak hang, tapi ingatnya hak kedua ni hak aku kata Allah. Sebab tu Allah Ta'ala boleh ambil. Buat baik dengan saudaramu, sebab saudara ni nama kita kata bin sekali, sebab keluar sekali satu jalan, susu sama kita duk makan, mak tu juga, ayah tu juga, nama kita adik-beradik, betul. Tapi kena ingat, walaupun itu adik-beradik hang, ada pertalian hang, tapi hak atas cerita sebenar ini milik Allah. Sebab tu Allah Ta'ala suruh kita buat baik. Ni saudara-saudara ustaz ada ni, nama kita ni bersaudara, kita bersyahadah bersama dengan kalimah syahadatain, betul. Tapi kita kena ingat hak saudara kita ada ni pun tanggungjawab kita untuk kita kena jaga. Sebab apa? Suatu hari kita nampak macam ni, kalau kita buat, kita menzalimi saudara kita. Sebab hak saudara kita tadi nampak kata satu dengan kita, tapi kita kena ingat saudara kita ini hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita tak boleh buat zalim. Kalau nak buat zalim ni, benda tu hak kita. Cuma Ustaz nak tanya, apa benda ni hak kita? Cuba abang mai. Apa benda ni hak kita? Tak ada. Kalau kata benda tu hak aku boleh buat macam-macam. Tak. Sebab tak ada benda tu hak kita. Hak kita ni tak ada, semua hak milik Allah. Bila kita mengaji faham sampai setara tu, insya-Allah kita tidak akan melakukan kezaliman. Tu cerita dia. Sebab lah ni duk berasa dia duk jadi kemas. Dia duk berasa benda tu hak dia. Harta hak dia, duit ringgit hak dia, anak bini hak dia, apa segala hak dia. Hak tu sebagai tanggungjawab jaga maslahah sahaja. Untuk pemilikan itu hak milik Allah. Bila Allah Ta'ala kata hang kena buat baik pada anak, kena buat baik pada isteri, tidak Allah Ta'ala tersebut wa'ashiruhunna bil ma'ruf, betul tak? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, berikanlah kehidupan yang baik untuk isterimu, begitu juga untuk anak-anakmu. Sebab apa? Nama bin hang memang hang bela duduk dalam rumah hang, tapi ingat ini hak milik Allah, hang kena buat benda yang baik, perintah mereka untuk taat kepada Allah dan sebagainya. Wallahu a'lam. Masa dah sampai, waktu pun dah masuk. Sekadar yang mampu Ustaz hurai pada malam ni, insya-Allah untuk minggu depan kita masuk pada hadis yang kedua. Hadis yang kedua panjanglah juga, tak apalah. Hadis yang kedua berkaitan dengan pergaulan. Atau Ustaz kait bab pergaulan tu, kait bab majlis ilmu dan sebagainya pada percakapan tadi. Kenapa? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan rahmat bagi kita dan kita sambung kuliah kita pada masa yang akan datang jika diizinkan Allah. Hanya setakat itu Ustaz minta maaf banyak-banyak penyampaian pada malam ini. Apa yang baik itu daripada Allah, segala kekurangan itu daripada kelemahan sendiri. Aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu